Assalamualaikum. Azlan baca doa. Saya punya ketua mana? Amirul Apa ketua saya? Mana? Ketua kumpulan B. Lama tak nampak ketua kumpulan B. Syed Najmi. Syed Najmi lama tak nampak, tutorial pun tak pernah hantar hari tu. Syed Najmi. Saya tak tahu sebab you all hantar assignment dekat Serizwan kan. Syed Najmi hantar tak assignment dekat Serizwan? Hantar madam, hantar. Penting hantar ya. Kan di group of 2 lagi seorang buat dengan siapa? Lagi seorang tak, kami buat dia buat sendiri. Yeah. Sebab assignment tu percentage dia tinggi tau. Kau tak hantar tak tahu assignment. Sebab hari tu duk fikir macam mana nak buat. Ingat nak buat group 3 orang terus. Lepas tu fikir balik tak apalah buat seorang 2 orang. Okay. Macam ni saya suruh Syed Najmi baca doa lah. Rindu lah suara dia. Boleh. Okay. Yes. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khazain rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam walhamdulillahirabbil alamin. Amin. Okay, alhamdulillah, terima kasih. Kalau you ada dengar bunyi-bunyi ada orang tengah makan tu, minta maaf lah, saya baru sambil-sambil nak makan. Sila madam, sila. Sambil-sambil lah ya. You pun santai-santai lah nak minum ke apa ke. Cuma bezanya tak dengar kat mikrofon lah. Saya yang nak dengar. Okay. Alright. So, okay, for today, we're going to review back method of section and hopefully, right, we're going to do an exercise on frame. Okay, masih lagi, we still in the chapter structure analysis. Masih lagi dalam structure analysis. Kita ada frame dan kita ada machine lepas ni. So saya cuba bagi contoh sikit-sikit dulu. Nanti ada kesempatan kita review balik lah. Especially in the tutorial class. Nanti kalau ada siapa-siapa okay tak faham ni, bagi soalan then we discuss the question. So last time kita ada confusing sikit kan tentang kenapa saya tak dapat jawapan yang sama, and then for the tutorial class Jazlan dah bagi tahulah apa kesilapannya, sebab saya kata saya dah tahu dah kesilapan saya. Siapa dapat detect kesilapan tu saya bagi something lah. So Jazlan hari tu dia dapat detect lah. Actually benda tu sepatutnya memang kamu kena tengok betul-betul. Right, sebab kita selalu, that is the common mistake that you going to do. Okay, bezanya macam saya ada masa untuk double check balik. Macam kamu tak ada masa untuk double check dengan panjang. Macam saya duduk macam tak apalah, nanti saya tengok balik. Bila saya tengok balik dalam keadaan yang tenang, dan I know that that is my mistake. So kita sepatutnya daripada awal kita buat dengan berhati-hatilah. Okay. Alamak, hang pula. Okay. Gambar dia ni. Nampak tak saya sharing the presentation tu? Saya tak tahu lah, saya punya laptop ni a bit lag sikit, dia lagging sikit. Mungkin lambat, tak tahu apa benda banyak sangat buka ke apa ke. So saya dah try tutup lah semua ni. Kita ambil gambar ni Sat. So last time sepatutnya saya cuma tunjuk satu bahagian je lah. So kita review balik apa dia kalau kita nak guna method of section, apa step-step dia method of section ni.
untuk trust ni. So apa step yang pertama? Draw the FBD for structure. Memang kacang lah, memang kena draw lah, tak ada kerja lain lah. You draw the FBD for the whole structure. Okay, draw the FBD for the whole structure lah. For in this case is your truss. Okay, FBD for the whole structure. Dan buat apa? Second buat apa? Zero force member. Okay, boleh. You nak second step, you nak find zero force member boleh, ataupun third step is finding zero force member boleh. Dia tak ada masalah. Dia boleh 2 dengan 3 tu boleh mana-mana lah yang you nak buat dululah. Okay. Tapi kalau saya mungkin cari support reaction dululah. Tak apa, tak kisah, sama. Okay, tak apa, saya tulis dulu. Pasal buruk sangat tiba-tiba ni tulisannya. Okay. So kita kata kita cari determine the support reaction. Remember support reaction, pin, roller, rocker tu semualah. Okay. Number third is finding zero force member lah. Zero force member. So zero force member ni you boleh nak detect step number 2 boleh, masa step number 2 ataupun masa ni pun tak kisah. Okay lah, cuma macam kalau you cari support reaction, you dah nampak dah there's a external forces dekat tempat tu. Okay. Right. Lepas tu buat apa? Ni ketua saya lama tak nampak. Berhenti ni. Okay, lepas finding zero force member because method of section, so apa yang kamu kena buat? Cut the selected member. Yes, thank you very much. So if they ask you to cut member AB, if the question asks you to find member AB, so you kena cut lah member AB tu. Selalunya dia memang kena cut sekali arung, putus semua. Okay, selected member. Right, lepas tu draw the FBD for the selected member lah. Ataupun kita kata for selected section lah, selected section. Okay, nak section apa? Section 1 ke, section 2 ke? Last time we take section 1 kan? So nanti kita double check balik lah. We continue on that. Nanti kita sambung balik. Lepas tu kita solve using equations of equilibrium. So dalam ni ada 3 tu lah equation yang kamu akan guna. Salah, 3 equation. Okay. So apa yang kita ada? Baik, mau tambah. Okay. So last time saya bagi berapa? Jom. Ya, ada orang nak masuk kan? Betul. Tak ada pun? Sekejap. Dia kasih kita. Tak ada? Okay. Oh, Nabila left the meeting. Oh my god. Sekejap Okay, so basically kalau kita ingat balik, kita ambilnya. Ibu pula saya rasa macam nak contoh-contoh. Okay kan? Macam ni ke saya ingat saya? Macam ni ke? Lepas tu dia begini. Ini adalah E, F, D, B, A, C.
Yang last time lah saya bagi, okay. So this is 130 Newton. This is 512. Yang ini, kalau tak silap saya, apa dia ada? Ya. Ini 360 tu. Okay. 360 Newton. This one is 240 Newton. And here is 50 Newton. Dia ada lag sikit saya punya ni. Okay, so this is 3, this is 4. So last time saya minta cari member AB, member BC, member CD, member CE. Alright, so let's say yang ini ini actually question from group A. So kita dah tengok yang nilai-nilai yang dia buat ni adalah nilai yang dia pun dah cari lah, 240, 50, 360, okay. So 130 Newton is given. Alright, okay, apa. So sekarang ni bila dia kata, last time kita buat, kita kata dia nak AB, BC, CD, CE. Okay, macam saya kata, kalau kita nak potong, kita kena potong jangan lebih daripada 3 member. Okay, jangan lebih daripada 3 member. Kenapa? Because we have 3 equation. So the maximum number of unknown must be 3. Okay, let's say kalau kita nak potong lebih daripada 3 member, make sure salah satu member tu kamu tahu. Macam dalam case ni, kalau you tengok AB, BC, CD, CE, kita boleh potong sekali arung lah. AB, BC, CD, CE. Okay. So we have 4 members, but because we know earlier BC it is a 0 force member. 0 force member, so automatically we know it is 0 lah. So kita dah tahu maklumat dia. So bila kita dah tahu BC, so the left number of unknown is only 3. So kita boleh pakai lah sebab kita ada 3 equation, 3 unknown. So itu yang masa kita buat balik tu, okay, kita buat section 1 yang medium. Yes, what? Ada orang nak masuk. Ada lagi. Tak ada bunyi pun, keting tak ada. Medium. Ni ada bunyi. Tadi tak ada keting ni. Okay. So section 1 yang kita buat hari tu, yang saya ada, kita kesilapan tu kesilapan yang memang kamu akan buat. So you have to be careful. Okay. So section 1 kita kata kita potong, okay, this one kita ambil section 1. Nanti kita buat section 2 lah to verify ya. I hope that you have finished calculating the rest of the question tu, tapi tak tahulah kalau kamu dah kira ke tak lah. So saya harap dah lah. Okay. So kita ada point A, point C. Okay. We know this is point B. Okay. Macam saya kata point B ni actually saya buat that because we already cut before point B. So ada apa-apa forces dekat point B ni, kalau ada jangan masukkan sebab kita dalam section 1 kita pilih. So kalau you perhatikan actually bila you belajar benda ni, you kena decide tau. You kena decide, you tak boleh campur-campur. You decide kata you nak decide section 1. So make sure forces that related in section 1 masuk. Yang unrelated in section 1, yang tak related like 360 Newton, kita potong sebelum dia sampai point E. Jadi you don't need that information in your FBD. Jangan masukkan, tak perlu pun. Okay. So yang ini kita tahu is 512. Okay. So ini 3, kita tahu jarak dia sini 3, tinggi dia ni adalah 4. Okay, BC kita dah tahu. BC kita tahu it is 0. AB, because we do not know, we can assume AB. Okay, you can put this one adalah CD and here adalah CE. So last time kita tertinggal. Okay, so jangan lupalah momen dekat C. Okay, so kita kena darabkan dengan distance, tertinggal distance. Tu kata semua ni betul lah because we pay attention to the rotation. We just pay when we double check, we just pay attention dekat rotation. Kita tak check
dimension kita, dia punya distance kita masukkan ke tak. So that's why kadang-kadang you kena write balik, tulis balik. Sebab kalau you double check tu mungkin kadang-kadang itu lepas pandang. So mungkin ada benda yang saya buat kat sini jadi saya terlupa lah letakkan dia. So ini 4 lah. Jadi rotation yang ini kita kata clockwise, so it become negative, and then this one kita kata untuk 130. Okay, sekejap ada sama. So because we have 130. Okay. So 130 Newton. Apa benda pula ada garis ni, Masya Allah. 130 Newton untuk X komponen dia 5/13. Yang ni pun kadang-kadang ada yang tercareless. Saya pun kadang-kadang buat juga. Terbuat 5/12. Terbuat. Sepatutnya 5/13. Nah, itu kadang-kadang pun kita make sure kena double check balik lah. Okay. So kita kata X komponen darabkan dengan distance dia lah. So X komponen darabkan dengan 4, and for Y sama jugalah 130 Newton. This one kita ada apa-apa jadi 12/13 untuk Y dia kena darabkan dengan 3 meter. Okay, so equal to 0. So by right sepatutnya kamu akan dapat AB is 140 Newton in tension. Okay, sepatutnya lah. Alright. Lepas tu untuk yang apa? Untuk okay. Saya ambil yang mana? Saya ambil ni. Patutnya saya ambil ni. So untuk seterusnya for CD and CE dan you boleh pakailah ada cara dia je Okay. Mana sana? Okay. So untuk cari CE, CD, okay, kita dah tahu tadi BC it is 0, AB we know it is 140 Newton tension. So betul lah direction kita ni. So you can put the information here 140 tu. Dan kita nak cari CD dengan CE. Okay, ada cara dia lah. Okay, macam tadi kamu cari moment at C, you will get AB. Kalau you ambil moment dekat C akan dapat AB. Lepas tu FX untuk you cari siapa. Kalau FX you akan dapat CE lah. FY untuk cari CD. Okay. Sepatutnya you buat ni dulu 2 dan 3. Ada juga orang dia boleh buat macam ni. Dia boleh buat moment dekat C untuk cari AB. Lepas tu dia ambil moment dekat B. Moment dekat B boleh. Okay. Moment dekat B untuk cari siapa? Okay. Dengan syarat ni. Okay, dia ambil FY. FY ni untuk cari CD dan moment dekat B ni untuk cari CE. Boleh juga. Terpulang lah. Kamu nak buat 2 moment, 1 Y. Okay, ataupun macam biasalah one moment and then the other one is X and Y. Boleh mana-mana. As long as you can get the answer lah, maksudnya yang maksud jalan kerja kamu betul lah. Ambil moment tu betul lah. Okay, jangan ambil dekat moment A pula. Kalau ambil dekat moment A memang tak ada jawapan lah sebab 130 ni tak ada. Okay, so after that you carilah CE. CE dia, kita cari CD dulu sebab CD ada Y. Okay, CD ada Y komponen dan X komponen. CE cuma ada X komponen sahaja. Okay, jadi kalau you ambil Fx equal to 0, when you write the equation Fx, kalau you write the equation Fx equal to 0, summation, okay, you have two unknown.
Sebab CD dengan CE. CE ada komponen X, CD also have a component X. So let's say we put AB kan, kita letak AB, lepas tu kita tolakkan dengan 113 Newton 5/13 and then we have plus CD. Okay, ni pun ada orang terlupa lah. Ini kelas mistake yang selalu terlupa. Ni pun antara benda-benda yang selalu terlupa. Sini 4, sini 3. Dia tak darabkan 3/5 ni. Dia terus darab distance. Yang tu pun you have to be careful ya. Itu careless mistake yang sentiasa juga berlaku. So ini kita nak buat apa, nak darabkan distance apa tu? This is not moment. Dah terlajak dah pula. Maksud saya dia terlupa buat 3/5. Dia terus ambil je CD tu. Okay. So you have to be careful. Okay, yang ini lepas tu CE tambah jugalah CE equal to 0. If you take FY first then you ada 2 unknown. Okay, jadi kita tengoklah pula FY. FY ada berapa unknown? 1 ke 2? Kalau boleh settle, boleh masuk dalam ni. So FY tapi kita dah boleh nampak dah. Sebabnya macam tadi saya kata CE only give for X component sahaja. Dia tak ada Y. Right? CD dia ada both Y and X. Jadi AB kita dah tahu. So kalau kita tengok dari AB cuma ada X sahaja. So Y dia datang daripada ni lah. 130 ni lah. 130 Newton. 12/13. Right? Because it is minus, then we have the correct direction lah, sebab dia memang sense dia positif lah sebab dia ke atas. Jadi CD ni kita dah tahu dah, it will be tension. CD ni tension. So yang ini you akan dapat CD 4/5 equal to 0. So jawapan untuk CD ni you akan dapat dia adalah dalam keadaan tension sebab you memang dapat nilai dia yang positif lah. And if I'm not mistaken, dia punya jawapan dia 150 kot CD tu. Betul tak? 150. Wow, lambatnya komputer saya. Saya dah tekan slide baru dia. Apa CD dia? Tak ada. Oh jauhnya. CD tak ada. Oh sudah. Jawapan dia. Saya rasa CD je dia lambat sikit. Oh dia delay. Dia apa, lembab sikit komputer saya ni. Boleh. Tak kiralah berapa? Jenuh pula saya nunggu dia berpusing ni nak buka slide ni melompat-lompat dia. Kenapa pula dia lambat sangat? Saya dah tutup dah segala apa semua yang tak berkaitan. Dia kira dapat tak? I think 150 kot. Dia melompat-lompat pula. Susah benar saya nak ni. Bila saya klik slide tu lama gila. Subhanallah. Okay, what do you get? This 150? 150? Dapat 150 tak? Dapat 150 madam. Okay, 150 lah. Okay, 150 tension. Okay, 150 Newton tension. So for CD. Then masuk balik lah dalam ni. Oh, gerak pula dan demam pula. Apa benda ni? 150 Newton. So then you put the information kat sini lah. Dapatlah CE nanti. Kalau kamu tengok, okay. Ini positif, ini positif. Okay, cuma ni je yang negatif. Okay, so kira balik CE ni kalau tak silap saya you akan dapat negatif 180 Newton. So kita akan dapat
Bila negatif maksudnya dia adalah compress. Okay, 180 Newton compress. Okay, itu kita buat pada section 1. Right, so sekarang ni cuba kita buat pada section 2. Section 2. Section 2. Section 2 kalau kita lihat balik dia punya gambar ni. Okay, kalau kita tengok balik section 2 boleh, tapi again lah kalau saya tak akan pilih section 2. Why? Because section 2 have the value that we calculated earlier. So kalau value tu salah, kita do careless mistake, so it will influence our result at the end. So at least kalau saya ambil section A, I still can get marks. Kalau kita ambil section 2 ni, kalau boleh you cuba elakkan lah, okay. Nilai yang kamu masukkan tu adalah nilai yang kamu kira. Sebab kita ada pilihan. And then for section number 2, you have 3 external forces to be included in your calculation. So there's a lot of numbers, so we have tendency to do a lot of careless mistake. So kita kena reducekan dia, tapi tak apalah because saya nak tunjukkan kat kamu that we will get the same thing. Ada banyak pilihan, pilihlah yang mana kamu suka. Terpulang janji dapat jawapannya yang sama. Okay, so kat sini adalah BC, this will be BA. So ini adalah F. Okay. Ini pun saya takut saya transfer nilai salah ni, tapi hopefully nilai yang saya transfer tu betul lah. Okay. Banyak sekali transfer dah, jadi saya takut bila transfer banyak kali kita dah buat careless mistake tak. Okay, sampai sini. Ni point C. Okay, we must include 360 Newton because we choose section number 2. This one 50 Newton and here is 240 Newton. Okay, AB here ataupun you nak buat BA sama je lah. We assume tension, okay. Kemudian BC we know it is a zero force member, so BC kita dah tahu BC it is 0. CD, okay, again this is 3, this is 4, okay, CD and here for CE. Okay, so nak ambil moment kat mana ni? Nak ambil moment dulu ke apa ke? Nak buat kat mana dulu ni? Nak start apa dengan apa ni? Nak start dengan apa? Moment dekat F. Apa dia? Moment dekat F. Moment dekat F. Okay, kalau you choose moment dekat F nak cari apa? You nak cari apa? Ya. Ada berapa banyak unknown? Tiba-tiba nak ambil pelangi pula kan. Berapa banyak unknown? Kalau you ambil moment dekat F, 240, 50, yes, you do not include in your calculation. AB pun tak perlu masuk dalam calculation. But CD, you have to calculate. CE, you have to calculate. You have 2 unknown. You have 2 unknown. So nak apa? Nak apa? Nak apa? Cepat nak ambil apa? Kalau okay, it's a good try. If you sit dekat bagus kalau you tanya soalan ini, sekurang-kurangnya orang lain nampak apa yang tak perlu kamu buat lah. Kalau you ambil moment dekat F, 240 tak perlu kira. 50 we cannot calculate. Kenapa tak perlu kira? Sebab dia akan melalui point ini. Jadi memang tak akan ada the distance, perpendicular distance tu. Same goes to AB. AB pun sama. AB you tak perlu include in your calculation. But okay, yang BC ni memang kosong lah. Itulah tak kau lah kata BC ni memang dia dah kosong lah. CD we must include.
in our calculation, CE also should be included. 360 Newton should be included in our calculation. So you have two unknown there. Okay, unless you gunakan Fx untuk buat simultaneous equation, boleh lah. Kalau you kata you nak guna moment dekat F kan. Okay, you nak guna dekat moment F equal to 0, you akan dapat, you ada dua unknown, CD dengan CE. Two unknown. Okay. So kalau you nak guna simultaneous equation, you kena pakai Fy lah. Tapi kita ada cara lain yang lebih mudah. Fy equal to 0. Kalau kamu tengok Fy equal to 0. Tak boleh juga. Sorry. Fx. Fx equal to 0. Fx equal to 0. Tak boleh juga sebab ada 3 unknown. AB tak tahu. CD tak tahu. CE tak tahu. So F is not a good choice. Moment dekat F tak ada, bukan pilihan yang terbaik. Sebab saya tengok balik sebab X kita ada B. Kita ada AB ni. Okay, kita ada AB. Kecuali kalau you cari, banyak kerja lah. Tapi pilihan F tu tak, it's not a good choice. Kecuali kalau you cari FY, you tengok you akan dapat CD. Faham ke? Saya tak tulis ni sebab saya tak nak guna cara ni. Tapi saya tunjukkan kamu apa yang kamu akan dapat kalau you nak guna moment dekat F ni lah. Okay, boleh dibuat tapi cara kerjanya panjang lah. Maksudnya you tengok, I do analysis first before I solve the problem. So kita tengok CD ni kan, kalau you buat FY sama dengan kosong, apa yang kamu akan dapat? Kita dapat CD. Sebab CE ada X saja, AB pun ada X saja. CD kita boleh dapat daripada 240 dengan 360 ni. So once you get here, then you masuk sini, still. Boleh lah. Ni settle, dapat CE, pergi masuk balik sini, dapat AB. So kerja dia complicated kan? Nampak banyak kan? Nampak tak? Nampak. Kerja dia jadi banyak. Maksudnya kena cari CD dulu, masukkan dalam ni, masukkan dalam moment F. Maksudnya you kena selesaikan nombor 1 yang ini, nombor 2 kat sini, last sekali sini Fx. Okay. So kadang-kadang benda ni bila you buat dia tak memudahkan kamu, so lagi banyak kamu boleh buat careless mistake. So cuba kita tengok ada tak cara lain yang lagi mudah. Okay, cuba kita tengok dekat sini lah. Kita ambil. Okay. Alright, kita tahu kita boleh dapat CD. Kita boleh dapat CD dengan mudah. Okay, so kita boleh selesaikan dulu summation of Fy equal to 0 to find CD. Okay, kita dapat CD. Okay, lepas tu you boleh ambil moment dekat B untuk eliminate AB. Dan you boleh dapatkan sebab CD kita dapat kan. So boleh dapat E lah, maksudnya sekarang ni CD kita cari dulu. Ni pun boleh jugalah. CD. So CD, Y dia adalah negatif, ini positif. Y dia adalah 4/5. Okay. Dan minus 240. Lepas tu up. Okay, 360 Newton equal to 0. Okay. Ada lagi Y? Tak ada. So CD ni, cuba you kira you dapat tak balik tadi berapa? 150. Tension. Positif. You should get positive 150 Newton. Yes, madam dapat 150. Okay, so you get 100. Okay, so tak semestinya kena start dengan moment. Dapat medium. So tak semestinya we have to start with moment. Sometimes we have to start with Y. So before you write the equation, you study dulu nak ambil point kat mana ni. Kalau kita ambil kat sini, apa yang kita dapat? Berapa unknown? Apa? Kalau boleh you nak tulis kat luar dulu pun boleh. Okay? Ataupun you nak gamble je terpulang lah. Tapi make sure you betul-betul okay lah. Kalau nak terus tulis equation dia kan. Okay. Tu dia dapat CD. So now kita ambil moment dekat B.
kita ambil momen dekat B. Tak boleh copy. Oh jenuh. Hang lagi. Tak boleh nak copy lah. So kita ambil momen dekat B Momen dekat B equal to 0. Counterclockwise. So tengok dekat momen dekat B. Okay, so kalau you ambil momen dekat B, AB you don't have to include in your calculation. BC memang we know it is 0. Okay, CD kita kena include tapi kita dah cari. CE memang kena include. Okay, 240 include, 50 tak perlu include, 360 include. Banyak kerja. Sebab tu saya kata jangan ambil section yang banyak force. Banyak external force sebab nanti kamu kena kira. Dia pergi copy yang ni pula. Suka hati gambar ni lah. Saya pun tak tahu macam mana saya nak ni. Sebab tu saya kata jangan ambil section yang banyak sangat force. Leceh banyak sangat nak masuk. Nanti sakit kepala. Kita tak nak sakit kepala kita. So momen dekat B kita kata apa? Okay, AB tak perlu masuk. BC tak perlu masuk. Memang dia zero force member dan dia melalui point B. So we don't include that in our calculation. So we start with 240. So 240. Okay. So 240 Newton. Rotation clockwise negative. Put. Okay, sebab tu kadang-kadang patutnya saya darab dulu dengan distance baru saya letak tanda ni. Sebab takut tertinggal. Okay. So ini adalah 6 meter sebab 3. Okay. Sini 3, sini 3. Right. Then what we have here 50 tak perlu masuk. 360 kena masuk. Ya, 360 kena masukkan dalam calculation. So rotation dia counterclockwise. So plus 360 Newton times dengan 3. Okay. Lepas tu you ada CD. Okay, you ada dua cara tau CD kamu ni. CD kamu ni sama ada kamu biar dia duduk kat sini. Bermaksud kita cuma includekan Y dia sahaja. X dia tak perlu masuk dalam calculation kita. Ataupun you boleh tarik dia sampai pergi ke point C. CD. Okay, sama ada you tarik dekat point D ataupun you letak dekat point C. So CD dia macam ni bermaksud Y tak perlu kira. Y tak perlu masukkan dalam you punya calculation. Cuma kita masukkan komponen X dia sahaja. CD 3/5. So terpulang. You nak ambil mana? Okay, kita ambil yang dekat point D lah. Maksudnya saya tarik dia force tu supaya dia duduk dekat point D. Kita apply principle of transmissibility ni So ingat balik apa principle of transmissibility. Now we applying principle of transmissibility. Dia same line of action tapi kita change the point of application. Kita ubah point of application dia. You akan dapat same magnitude, dia masih lagi dalam keadaan equilibrium, cuma point application dia saja yang berubah. Because you can put at point D ataupun you can put at point C. So katalah saya nak put dia dekat point D. Ada orang baru masuk ke? Ada. Okay, Najmi satu lagi. So boleh sama ada you nak bawa dia ke point force CD ni, you have two option. Is either you put dia dekat point D, cuma kita include. Sebab tu kena faham moment tu tau. Sebab bila masuk dalam ni, you dah tak ada masalah nak tengok kat mana ada moment kat tak. Komponen mana yang tak ada moment, kena tengok tu. Okay. So yang ini
Kalau kita ambil ni, kita cuma masukkan komponen Y dia sahaja. Jadi kita masukkan komponen Y dia, dia tend to rotate clockwise. Okay. So tend to rotate clockwise, we put negative. Lepas tu CD. Okay. CD Y komponen Y dia 4/5. Okay. Darabkan dengan distance dia adalah 3 meter. Okay. So komponen X we do not include sebab X dia akan melalui point B. So once it's passed through point B, we know that there is no perpendicular distance and it will not cause moment. Jadi komponen X tak perlu masukkan. Komponen Y saja yang kita masukkan dia. Okey, lagi apa yang kita ada, 360 masuk dah, 240 masuk dah. CE, nilai yang kita nak cari. CE ni, okey, CE ni kalau kamu tak nampak bawa ke point C. Nampaklah bentuk L tu. So CE dia akan tend to rotate clockwise. So CE, okey, distance dia adalah 4 meter equal to 0. Okey. Now we put the information. CD tadi kita dapat 150. So 240. In the meantime, can you calculate while I put in all the information? Okay, 3603 tolak 150. 4/5 times 3. And then we have minus ataupun dalam kes ini saya jadikan dia positif lah. Saya bawa dah ke sana. Bagikan yang ini, kita bagikan, semua tu kita bagi 4 lah. So CE berapa yang? Did you get CE 180? Yes, madam. What do you get? Positive or? Negative. Positive or negative? Negative, right? So Yes. you get negative 180 Newton. So what does it mean? Our assumption earlier is not tension, it will be compression. Again, you see that? So dah dapat CE, kita dah dapat CE, kita dah dapat CD, kita dah dapat, okay, kita nak cari AB lah. Okay, nak cari AB ya. So nak cari AB. Okay, yang ni you kena be careful ya. Ini budak group A ada tanya tadi. Tapi saya tak ambil section tu, jadi diorang tak nampak lah apa yang diorang tanya tu. Tapi saya bagi explanation lain. Alright. Okay, so we know that AB belum tahu lagi, BC it is 0, CD we know it is 150 Newton in tension, and CE we have 180 Newton in compression. Okay, so we just write summation of Fx to find AB. So Fx equal to 0. Okay. Jadi you kena be careful ya. You have to be careful because CE we know it is a compression. So kita letak kat sini negative 180 Newton. Kenapa saya letak tanda negatif ini? Bermaksud sepatutnya arrow pula. The arrow should be in compression lah towards body. Tapi ni away. Sebab kita assume awal-awal tadi tension kan. Okay, saya tak nak betulkan FBD dia because I don't want to I don't want to draw another FBD. So it's just a waste. Nak draw lagi FBD. Dah lah nak draw ni pun malas kan. Nak draw lagi satu kan. So ada shortcut, use the shortcut. Use simple way to solve problem. Kalau ada lagi yang mungkin kamu nampak cara yang mungkin saya sendiri tak tahu, mana tahu kot you ada cara yang lebih mudah, then you can share with us. Tapi setakat ni saya tahu cara yang lebih mudah adalah you jangan ubahlah FBD dia, tak payah buang masa. Just put it as negative 180 Newton kat sini. Nanti, okay. When you write the equation, just follow the FBD ni.
biarlah FBD tu memang kita tahu CE ni sepatutnya salah kan, tapi tak apalah kita tulis ikut je. So negative AB, right. Apa yang kita ada lagi? Negative CE. Okay, because we follow the old FBD. And don't forget CD also ada component X ya. So we have negative, okay CD tu betul lah memang dia tension. So negative CD, okay. Component X kan, so 3/5. Okay, then we have positive 50 Newton. Kalau tengok kat sini pun macam 3 sampai 3 negatif. Biar benar ni 50 je. Mesti ada something lah kat sini, tapi tak apa. Okay, memang pun kita tahu ini sepatutnya jadi positif ya. Okay, because CE is a compressed. So then you just include the value AB negative, and because it is compressed then you should put negative ni lah. Sebab apa? Sebab assume tadi kita buat ni negative CE sebab kita assume that it is in tension, but when we calculate actually it is in compression. So jadi kena tampak, kena letak kat sini lah. Okay, and then CD kita dah tahu 150 3/5, okay, plus 50 Newton equal to 0. So AB akan jadi 220. 20? 220. Mana boleh jadi 220? Dia jadi 140. 140. Oh, 140. Silap. Takkan nak detect lagi kesalahan lagi. So it will be 140 Newton tension. Okay. So be careful. Ini pun tendency untuk berlaku careless mistake. Actually it is very easy, senang sangat benda ni, tapi nak buat careless mistake tu melambak dalam ni. Memang melambak. So you have to be careful. Kena tulis elok-elok lah, tersusun, organize sikit. Jadi jadi itulah, itu yang saya tak tahu macam mana you punya test nanti yang online ni. Tak tahulah macam mana saya macam mana you punya nanti. Tak apalah, tengoklah macam mana nanti. Sebab tak boleh nampak kan macam you buat sendiri kan, nanti nak snap apa. Tapi kena buat kena at least apa yang saya cakap tu memang kena tulis elok-elok lah. Macam ni, macam kalau saya buat ni memang tak cantik lah sebab berserabut. Jadi kalau panjang kertas tu kan kita boleh buat elok-elok semua macam tu. Okay. Ada tak nak tanya tentang method of section sebelum kita move to frame? Ada tak nak tanya tentang method of section? So tak ada lah nak tanya, tak ada lah. Okay. Yang ni saya ambil contoh yang sama dulu dalam tutorial kamu. Lepas tu nanti saya bagi satu lagi contoh lain lah. Yang satu lagi contoh lain tu mungkin berbeza dengan grup A. Okay. Tapi yang contoh ni sama sebab saya ambil daripada tutorial kamu. Okay. Ada soalan? Tak ada? We proceed with frame. Okay. Apa bezanya frame dengan truss? Siapa tahu apa perbezaan frame dengan truss? We have discussed earlier the characteristic of frame dengan characteristic of truss masa chapter masa baru-baru masuk chapter ni lah, introduction dia lah. Allahu Akbar. Apa beza dia? Apa beza frame dengan truss? Tembak lah, tembak. Could be ada, mungkin juga ada definition dia tanya, tak tahu. Frame boleh gerak ke meja? Frame tak boleh bergerak. Machine ada movement. Maksud saya ada part yang boleh digerakkan. That is machine. Kalau frame, persamaan dia dengan truss, dia tak ada part yang boleh bergerak. Tapi perbezaan frame dengan truss,
frame dia mesti ada at least one multiple force member. Ada satu member yang akan ada lebih daripada dua. Kalau trust, kalau kamu tengok trust, bila kita pisahkan dia, let's say member AB, when we dismember dia, you ada dua force saja. Two force. So maksudnya member ni adalah two force. Okay. Two force member. So basically it's a two force member. Kalau saya pisahkan AC, also I get two force member. This is AB. Okay. AC kalau saya pisahkan dia pun saya dapat AC. Contohlah kan saya kata macam ni. AC ni pun two force member. So trust basically all members are two force members. Okay. Tapi kalau frame at least ada satu member dia akan ada two force member juga. Tapi at least ada member yang lebih daripada dua force. Dia mungkin 3 ke 4 ke, tak kisahlah, tapi lebih daripada 2. Dia punya dekat member tu ada banyak forces kat situ. Itu adalah frame. Okay, itu perbezaan dia dengan trust. Tapi frame ni sama juga macam mesin. Mesin pun ada at least one multiple force member. Dia mesti ada, at least pun akan ada satu. Tapi kebanyakannya memang kamu akan nampak banyak lah dekat mesin, lagi banyak multiple force member lah. Okay, so sekarang ni kita tengok step dia sama macam biasa je. Ini step yang saya sarankan lah. Okay, sarankan pada kamu untuk selesaikan dia as a guideline. You cannot get this guideline from your books. Memang you kena digest sendiri dan you buat kesimpulan, oh inilah sebenarnya yang kamu kena tengok. Macam itulah sepatutnya yang kamu kena faham lah. Okay, so the step is, the first step of course sama je. First you draw FBD for the whole structure. Nah, dalam case ini kita kata for the whole frame lah. Okay, for the whole structure. Kenapa kita nak draw benda ni? So for your level, kita draw je dulu. Tapi kalau siapa yang mungkin dia dah nampak, kadang-kadang you tak perlu cari support reaction dulu dan you boleh dismember terus. Okay, sebabnya kenapa kita nak draw FBD for the whole structure ni, because we want to find support reaction. Kenapa nak cari support reaction? Because we want to reduce number of unknown. Okay, support reaction. Sebab kita nak reduce number of unknown. Dekat roller ni ada berapa, pin ni ada berapa. So kita nak tahu nilai dia. Kalau dah tahu lagi senang untuk kita kira. Okay, step number 3 we need to identify. Identify apa Syed Najmi? Nak kena identify apa dalam case ini? Frame dengan mesin. Identify member apa? Syed Najmi, ingat tak? Tak dengar sangat. Oh, atas highway hebat betul. Online ni boleh tengok dalam that's okay lah. Yang goodnya about online learning ni, dan you can watch the video, you can do learning everywhere kan. Tapi dia ni dia bawa kereta ke boleh bawa kereta? Okay, macam ni lah. So tak apalah. For frame, okay, we identified 2 force member. Why? Because we want to reduce, again, we want to reduce the number of unknown. In frame, there is no zero force member, yeah. You have to be careful. You have to differentiate between zero force member in truss and also 2 force member dalam cerita yang ni lah.
Maksudnya dalam step kita for trust kena identify zero false member. Tapi dalam frame there is no zero false member. Memang tak ada. So kita tak perlukan yang itu. Kita cuma nak identify two false member. Member yang cuma ada two falses saja. Jadi sebab apa? Sebab kita nak reduce number of unknown because we don't want to complicated our calculation, our head to solve the problem. Kita nak memudahkan kerja kita. Jadi we need to identify two false member. You need to identify this first. Memang step sangat penting, sangat penting. If you fail to identify two false member, you will get a lot of unknown. Dan it will make you trouble to do calculation. Okay, so kena cari. So kalau perkataan tu saya stresskan 2-3 kali, it means it's very important. Tak tahulah kalau saya lecturer bila cakap ini penting ni, dan memang you kena put something lah. Okay, tak faham pun memang you need to understand how to identify these two false member. Okay, step number 4 nanti kita akan dismember. Kita akan cabutkan member-member tersebut. Kenapa? Because kita nak forces yang tak nampak dekat situ. So we need to dismember. Okay, don't worry. It's just a beginning. It's too early to say it is difficult. Okay. Awal sangat cakap susah, benda ni okay je, tak susah sangat lah. As long as you identify two false member, then understand how to draw the FBD, understand to use moment, so it should be easy, tak susah. Okay, this member dia, lepas tu kita draw the FBD. Okay, sometimes we need to draw all members. Okay, sometimes it is not. Tengoklah soalan, kalau soalan tu kata draw the FBD for each member, then you have to draw. Tapi kalau dia kata, dia tak cakap pun, dan sometimes kita rasa kita tak perlukan member tu untuk selesaikan masalah, then you don't need to draw the FBD. Okay, but to be safe you have to draw lah FBD for each member, ataupun in this case saya kata selected lah. Selected member. Okay, number 6. Then you solve the problem. Okay, using equation of equilibrium lah. Okay, using, tertinggal pula. Equations of equilibrium. Yang mana? Yang moment tu, yang fx tu, fy tu, yang tu lah. Okay. Alright. Another tips for you, before we solve the problem, you need to identify how many members that you have here. Ada berapa member yang kamu nampak dalam soalan ini. Okay. Dan satu lagi, kalau kamu baca soalan, dia kata determine the component of all forces acting on member A, B, C, D. So you kena tengok. Ada dekat member A ada force, dekat point A ada force which is come from roller. Dekat point B ada force which is come from pin. Okay, C also have force, that is the internal forces. So D also have force, which is internal forces lah. Jadi bila you tanggalkan, remember back, yang ni saya tak ajar kelas kamu chapter 3. Kalau kelas A, saya selalu cakap masa chapter 3, right, kalau you tak cabut, if you did not dismember or cut ataupun pull out dia punya part, you cannot see the forces. You jangan ingat kena, ini ada forces, tapi you kena cabut baru kita nampak. So seolah-olah macam you main Lego lah, main Lego ada positif dengan negatif. Bila you cabut baru nampak dalam tu ada timbul satu lagi part tenggelam. Macam tu lah. Kan bila you nak sambung-sambungkan dia kan ada part yang timbul, ada part yang tenggelam. So it's positive and negative. Tapi bila you cantumkan, you tak nampak pun part tu. So it is the same analogy lah, sama lah macam kita boleh bandingkan lah. Alright. So looking to this question,
Berapa member ada kat situ? Ada berapa member? Jazlan, would you like to try? 6 ke, madam? 6 member. Okay, can you list out your 6 members? Okay, I'm not saying it is right or wrong right now, but we try to learn from your answer. Okay, how many members? 6. Okay, apa member dia? Tolong bagi tahu saya member apa? Nama-nama lah, A, B, C, D, E ke, A, C ke, E, D. AB. AB. A7. Okay, tulis. BC. Okay, B, C, lagi? CD. C, D. Okay. CE. D, E, okay. Lagi? AF. AF? Are you sure that Bukan is member. AF is just the Tak. Oh, CJ madam. apa dia? Jarak. CJ. Silap. Okay. Okay, again, saya okeykan dia dulu. Okay, okay, semua everything is okay. Everything is okay. Apa lagi? Apa lagi ada? BD. ED dah sebut. D, E, E, D. BD. Z. BD. B, D. Member kan? E, F. Okay, E, F, B, D. Korang syok betul. 6 ni. Dah, lagi 7, 6 ni. 6. Kalau saya kata number dia kurang daripada 6, Kurang mana yang lagi. salah? Mana yang salah? CJ salah. Apa? CJ salah? Ada lagi nak buang? EF. EF. Tu apa yang tinggal? A, B, C, D, B, C, D, E. Ni. Okay, tak apa. It's a good try. It's a good try, but unfortunately it is wrong. Yeah, unfortunately it is wrong. So when you decided wrong number of member, bermaksud FBD nanti pun you akan lukis FBD yang salah. So kena nampak benda ni tak penting tau. Saya dulu masa mula-mula saya mengajar saya tak tekankan sangat, tapi saya perasan kamu tak bila saya tengok ramai yang tak perasan member ni, jadi FBD dia akan jadi salah. Okay, so kenapa saya kata kalau kamu tengok betul-betul okay, A, B, okay, dia bersambung ke ataupun dia macam kat sini ada beza kalau saya buat macam ni. Okay, sini B, sini A. Okay, ini adalah satu member. So ini kita dah kata 1, 2. Tapi kalau kamu tengok dalam ni, when you see, okay, I try to zoom in. Bagi nampak lagi kan. I try to zoom in. Allah, dia dah masuk berbulat-bulat ni. Tunggu. Buffering. Buffering apa? Tak ada internet kan. Okay. So kalau kamu tengok ni, dia sambung terus ke ataupun dia stop dekat B? So kalau kamu tengok dia, okay, part dia sebenarnya, part dia macam ni. You bayangkan tak? Okay, part dia, this is part A. Sambung. Dekat C ni, C, D. Ni cuma macam, okay, dekat point B ni kita letak pin. Supportkan dia dengan dinding. Dekat point E ni kita pumpkan roller. Sambung dekat dinding. But actually dia datang daripada member yang continuous. From A, B, C sampai ke D.
J tu is just a position to show daripada sini sampai ke sini, itu saja. So dia bukan satu member lah. So kena tengok. Kena tengok betul-betul. Kalau dia ada putus macam ni, ya. Tapi dia tak putus pun, dia continuous. So we have member A, B, C, D. Tengok. Dia pun dah mention dalam soalan. Dia suruh cari forces dekat member A, B, C, D. So saya surprise juga tak ada orang nak jawab A, B, C, D. Because you still masih lagi influence dengan trust. Trust memang dia semua two member. Jadi you ada A, B, B, C, C, D. Dia pakai 2 je huruf. Tapi because frame tadi saya kata frame dia ada yang multiple force. Member yang ada multiple force. That's why kalau kamu tengok dekat A, B, C, D ni adalah multiple force lah. Member with multiple force. Ada lebih daripada 2. Okay, so kita ada member A, B, C, D. Okay, the next one adalah member. Okay, kita padam ni. Kita tak nampak kan? Okay. So the next one kita tengok. We have member, okay, start from C, continuous. Okay, dia tak putus macam ni tau. Dia sambung. Okay. So kita ada member C, E, F. C, E, F. Okay, saya copy lah ke tempat lain, serabut dalam-dalam ni. Insert new slide. Okay, come. So again tadi just now we have member A, B, C, D. Okay, so we have the first one member A, B, C, D. So you need to draw that member. Okay, kena tahu FBT dia nanti nak kena draw macam mana. Number 2 kita ada member C, E, F. So maksudnya member ni dia sebenarnya macam ni asalnya. Gini, kita ada satu part yang kita buat bentuk macam ni. Okay, tapi connection dia dekat C, connection dia dengan another part lain dekat E. Dah, itu je. Okay, so so kita ada member C, E, F. Okay, ada satu lagi member last which is member E, D. So, you only have 3 member. Okay. From these 3 member, you kena identify yang mana 2 force member. Okay, siapa boleh detect which one it is a 2 force member? Antara A, B, C, D dengan C, E, F dan juga E, D. Which one is a 2 force member? Mana? Ini. Tu nak main tali laili sempurna. Which one is member 2 force member ni? Ingat sebelum ini in chapter 3 you have been learn what is 2 force member and 3 force member. Patutnya kamu boleh detect kat sini yang mana member tu adalah 2 force member. Just give a try. Salah tak apa. Salah sekarang tak apa. Salah sekarang tak perlu menyesal. Salah sekarang you fikir you bagi orang lain sedar itu adalah benda yang salah. So dapat pahala besar tu. Tunjukkan jalan yang benar kat orang lain kan. Maksudnya yang kamu pilih tu salah. Besar pahala dia. No, member mana ni yang 2 force member? What do you think? Guna balik, kita dah tengok 2 force member in trust. You have learned 2 force member in chapter 3. So based on, kita dah list out kan dah ada 3 member ni. Daripada 3 ni, so probability ni 1/3 daripada semua ni. Ada satu jawapan tu yang akan bagi jawapan yang betul. Apa jawapan dia tu?
Member mana yang which one do you think it is a two false member? Just give a try. It's okay to be wrong right now. ED madam. Betul Jazlan. Kenapa? Sebabnya kalau kita draw dia punya FBD. Okay, you tengok ED ED. Kat sini ada sambungan. Dia kalau frame dengan mesin, sambungan antara satu sama lain ni adalah pin connected ya. Pin connected. Tetapi kena ingat, pin boleh juga jadi, okay, instead of doing let's say dx, dy, okay, you boleh lukis macam ni. Tetapi kalau you lukis macam ni, you ada banyak unknown. You have 4 unknown because EY it is not the same as EX because this is not the resultant force. This is the component. So component Y dia will get different value. Component X will get different value. So dx, okay. So dalam kes ni kita kata kita ada 2 unknown lah. Kita ada 2 unknown because we said that EY akan sama dengan DY, dx it is equal to EX. But if you know that this is 2 false member, it will be easier, right? Because we know that it will be either in tension ataupun in compress. So you can draw the FBD for member ED macam ni ataupun macam ni. So jadi force dia sebenarnya sama. Ini you ada satu unknown sahaja. Because it is the resultant. So it will have the same thing. If you cannot remember, you review balik chapter 3. Okay, fahamkan apa itu two force member. Okay, so it's either you can draw the member will be like this ataupun macam ni. So nasihat saya adalah after you identify two force member kan, after you identify ini selepas kita dah kira support reaction lah, okay. Ni kita tak kira lagi support reaction kan, okay. Katalah nanti lepas kira support reaction dia, kita kena identify two force member, lepas tu nak kena draw FBD kan. Suggestion saya adalah, maksudnya you kena dismember lepas tu draw FBD. So my suggestion is you draw FBD start daripada two force member sebab dia akan memudahkan cerita kamu untuk draw yang seterusnya. Okay. So basically sampai sini, until this stage, supposedly you understand on how to identify member dia and also to force member ya. Hopefully sampai sini okay. So now kita continue balik. Okay, ikut balik step kita, kena draw FBD daripada mula Okay, ini sebab kita dah melangkah ke depan, so kita kena ikut baliklah step dia. So the first thing, draw the FBD for the whole structure. Okay. Again, kenapa kita kena buat dia sebagai frame? Sebab dia nak forces yang kita tak nampak. So forces tersebut kita nampak bila kita cabut dia, we dismember dia. Okay. So first thing we draw the FBD for the whole structure. So you draw lah FBD for the whole structure. Okay, saya nak buat shortcut lah sebab saya rasa buang masa untuk saya lukis. Tapi nanti kamu kena lukis lah. Okay. Saya nak buat shortcut ni. Okay. Saya shortcut kat sini. Alamak. What the heck is. Buat shortcut lah. Ayuh. Tak mau lari mau saya. Mau bergerak. Okay. Kita buat shortcut sini saya. Nak ambil shortcut ni ha. Malas nak lukis balik sebab takut tak sempat saya lukiskan lambat, ambil masa pula. Okay, so kita ada, alright. So kat sini saya lukis, kita ada pin tadi. Kita ada pin. Okay, kita ada pin. Kita ada roller dekat A. So roller
Saya buat sini roller. Put A. Dekat B we have pin. So pin you have 2. Macam biasa, ini adalah benda yang selalu kita buat. Macam biasa. Okay, sebab ini, okay, kalau you tengok Y dia ada kat bawah ni 100 Newton and then for external, okay, you go step by step. When you draw the whole structure, you only consider external forces. External forces apa? Like yang apply force lah, which is 100 Newton, and also support reaction. Support reaction is an external forces. Jadi you consider ni dulu. Jangan pening-peningkan, oh kat sini ada forces apa semua. Itu nanti dulu. Okay, we just go to, okay, external forces that we have in Y direction only 100 Newton and also BY. So you dah boleh agak lah, kalau 100 Newton ke bawah, BY dia mesti ke atas and it will have the same value which is 100 Newton because you don't have any external forces in direction Y except these two. Tak ada lagi selain daripada dua ni. Okay, jadi kita dah boleh agak. Letak ke atas lah, senang. Tapi kalau you tak sure, you malah nak fikir dan you buat je ke bawah. Ikut suka tekak kamu lah kan. Tapi kalau kata you dah confirm macam ni, nak buat terus betul-betul dia ke atas pun tak ada masalah. Okay. So, step pertama, draw the FBD done. Step kedua, what you have to do? Okay, find the support reaction. Cari Bx, By, A. By we know, By is 100 Newton. Can I just shortcut? Do I need to write the equation for Fy? Perlu ke saya tulis? Faham kan kenapa By dapat 100 Newton kan? Faham kan By is 100 Newton kan? Do I need to write the equation? Perlu ke? Ada yang perlu minta saya nak tulis ke, tak perlu ke macam mana? Tak perlu, dia tak perlu. Any respon? Tak perlu. Tahu kan? Tahu Nampaklah. So kita, okay, tapi janganlah nanti dalam test tu kamu tulis, oh By 100 je, amboi. Janganlah macam tu. Kena tulislah juga summation of Fy is equal to 0. Okay, By plus minus 100 Newton. Tulislah, okay. Jangan bulat shortcut macam ni je. Nanti dapat markah ni je. Mana datang tiba-tiba 100 Newton ni? Macam tu. So nanti tulislah ya, summation of Fy equal to 0. Okay, dapatlah By dia berapa. Okay. Untuk summation of Fx, you have to unknown. So in this case, nak pakai apa Nak cari A, kita akan pakai apa? Kalau nak cari A, nak pakai apa ya? Nak cari A. Kalau pakai X, you have to unknown which is Bx and A. So we cannot use summation of Fx equal to 0 first. You have to use moment. So moment dekat? Moment di mana? Moment di? Nak cari apa? Nak moment dekat mana? Nak moment di mana? B ada. B boleh. A pun boleh. B sebab BY kita dah tahu kan. Okay, kalau you ambil moment dekat B, BY tu tak ada effect pun, memang kita dah tahu BY pun. Kalau you ambil moment dekat B, BY dengan BX memang you tak kira. You ambil moment dekat B, Y, BX is not included in our calculation. Why? Because BX will go through point B, BY also will go through point B. Jadi kita tak perlu kira dia. Walaupun BY tu kita dah tahu nilai dah. Tapi, okay, moment dekat B untuk cari A. Tapi kalau you ambil moment dekat A boleh juga sebab yang ni menjawab apa yang kamu cakap. Sebab BY, tak perlu juga sebab kalau you ambil moment dekat A, BY tak perlu kira. BX saja yang you cari. Betul. So it's either you put moment dekat B ataupun moment dekat A, tak ada masalah. Pilihlah mana satu. Okay, kalau tadi you start dengan moment, mungkin you akan start. Mungkin ada orang dia tak start dengan Fy, dia start dengan moment terus.
mungkin dia akan pilih momen dekat B ya. Siapa yang start dengan Fy equal to 0, dia boleh ada dua pilihan, momen B ataupun momen A. Siapa yang dia terus start dengan momen, dia tak ada pilihan lah, dia kena start dengan momen dekat B saja. Sebab tadi kita dah kira Fy, that's why kita dapat 100 Newton tu. Okay, itu pilihan juga, you have choices. So actually it depends on pemilihan kamu nak guna equation mana dulu. Semua tu bergantung lah. Okay, so ambil momen dekat B, counterclockwise equal to 0. Okay, for those who having trouble into understanding moment, try to capture lah bila saya tulis macam ni, try to understand. Okay, so momen dekat B, By and Bx we do not calculate, right? So we only calculate 100 Newton and also A. So 100 Newton yang kita ada dekat sini, it will tend to rotate clockwise. So because we assume counterclockwise is positive, jadi kita kena letak negatif lah because it tend to rotate clockwise 100 Newton. Okay, this is 100 Newton. Arrow dia ni ke bawah ni macam ni. Jadi kita total distance dia that will be, ni pun careless mistake that you should avoid when you total up the distance. Kira 14 campur 5 ni tiba-tiba jadi 30. Mana tahu kot dia ingat benda lain ke kan. So ini kalau kita tengok 24 lah. Okay, 24 meter. 10, 14, 24 lah. Okay. Lepas tu apa lagi? A rotation dia clockwise ke counterclockwise? Untuk force dekat A tu. Distance dia adalah 10 meter. Rotation dia adalah counter clockwise. So ada dua je. Satu ni dah negatif, satu lagi mesti positif lah. So you get A berapa? Tolong calculate. So A you will get, so A ni betul direction dia ni. So jadi Bx saya ni yang salah. Bx saya direction dia salah. Dia punya sense dia salah, positif and negatif. So A ni akan dapat positif 240 Newton. Okay, so maksudnya betul lah arrow dia ke kanan. Right, this is how you write lah. So you will not confuse. And after that we find Fx equal to 0. Because we know, okay, the same thing, this is basic lah, baru sampai chapter 3 lah kira nak cerita benda ni, okay. So Bx will be, sebab kita dah buat macam tu, so you akan nampak lah it is awkward, it should be Bx tu ke kiri. Okay, so A ni akan jadi, A pula, mana pula, A pula, Bx ni akan jadi negatif 240 Newton. So apa maksud tanda negatif ini? Bermaksud our assumption yang Bx tu ke kanan adalah salah. Dia sepatutnya ke kiri. Okay? Right. So kita dah settle dah. Step number 2. Step number 3 pun kita dah settle because we identified ED adalah two force member. Okay. Alright. So step number 2 settle. Step number 3 pun settle. Okay, now step number 4 tadi kita nak dismember dia. Okay, macam tadi saya kata bila kita dismember and then you want to draw the FBD, my suggestion is better you start dengan 2 force member sebab dia reduce number of unknown jadi memudahkan kerja kamu. Okay, tak apalah untuk peringkat kamu actually for those who already understand, dia cuma draw member ABCD je. Dia tak perlu dah draw semua. Okay, tapi saya assume kadang-kadang soalan dia minta kamu draw semua. Dan untuk stage kamu ni pun saya nak kamu draw semua member dia. Okay, kalau those yang dia dah memang expert tu dia cuma draw member ABCD je. Dia takkan draw lagi dua member yang lain. Sebab dia tahu dah. Okay, alright. Okay, jadi kita akan start dengan, kita nak draw FBD, we start with member ED. Okay, yang baik kalau kadang-kadang saya tengok ada student bagus, dia ikut lah. Ni kalau saya buat macam ni, dia buat lah member ED. Jadi because
your equation ni akan refer pada FBD yang kamu rujuk tau. Jadi you always have to label your FBD, member ED yang mana. Okay, so dalam case ini member ED, okay, first time kita nak letak force. Member ED ni kita kata dia sebab dia two force member, so ikut kita lah terpulang. You want to make sure, nak letak compress boleh, nak letak jadi tension pun boleh. First memang you boleh belasah. Okay, first time you boleh belasah. Belasah tu maksudnya ikut sukalah. Okay, ini ED kita nak buat dia keluar. Okay, ini pun mesti keluar lah ED. Okay, member ED ni it's connected with member A, B, C, D and also connected with member C, E, F. Okay, let's say ikut kamu lah, kamu nak proceed dengan member C, E, F. Okay, katalah you nak lukis dengan member C, E, F ya. So ini point E, ini point D lah. Okay, point E, point D. So kita draw member C, E, F. Member C, E, F. Okay. So dekat C ni kita jangan letak dulu force, kita settlekan yang related dengan member ED. Okay, kita letak yang force yang related dengan member ED lah. Okay, kat sini kan. Okay, kat sini adalah point E. So ambil point E, okay, dia overlap kat situ. So this one is 5 meter from here to here. Okay, and here to here is 14 meter. Okay, from here to here is 5 meter. Okay, settle. Oh, belum settle lagi, tak lukis force. Okay, bila you nak lukis force dekat E ni, dekat member C, E, F. Now this time you cannot randomly put the force. Kita tak boleh belasah je. Sebab now we apply the action and reaction. First time yes, you assume it will be away, tension. So dekat sini dia akan couple dengan orang ni. So kalau satu ke atas, satu ni mesti ke bawah. This is how you draw the FBD dia lah. Okay. Lepas tu dekat F ni adalah force yang given force which is 100 Newton. Okay, dekat point C ini, okay, macam tadi saya kata frame, machine, it is pin connected dan kita tak boleh, because this is not two force member ya, member CEF is a multiple force. Sebab apa? Sebab ada lebih daripada dua, dia ada satu, dua, dekat C ni ada lagi satu. Okay, jadi 3 ataupun kita rasa kat sini ada 4 lah, ada 4 forces kat sini. Sebab apa? Sebab kat sini kita akan letak dia sebagai CX dan juga CY. Okay, C ni first time kan kamu jumpa force dia, jadi boleh belasah. Boleh belasah lah CY ke atas, CX ke kanan sebab baru first time nak buat. Okay, now member apa seterusnya? Member A, B, C, D. Kita pakai colour lain lah so that you can see clearly ya. Okay, member A, B, C, D. Macam mana kita nak lukis member A, B, C, D? Okay, ini Allahu Akbar. Member A, B, C, D. Tak. Okay. Sekejap. Continuous. Oh sudah, dia bulat lagi. Dia bergerak pula. Aduh. Bergerak mana dia lukis ni. Okay. Right, apa force yang kita, okay, kita tengok dekat member A, B, C, D, dia connected dekat two force member ED ni dekat point D. Okay, so point D ni kita dah jumpa dah. So you tak boleh belasah juga. Yang ini mesti couple dengan orang ni lah. Jadi you kena buat dia ke atas, upward. This one downward, this will be upward. Okay, so ini adalah ED. This one will be ED. Okay, right. Okay, apa lagi yang connected dengan member, okay, member A, B, C, D ni kita dah tahu. This one adalah member A which is, berapa tadi kita dapat? 240.
240 Newton. Okay. And then Bx. Okay. You nak buat dia ke kanan macam awal-awal kita buat tadi boleh? Ataupun you nak betulkan ataupun you want to make a correction directly in a due FBD pun boleh. Katalah kalau you nak letak macam ni, nak kekalkan Bx dia ke kanan, you kena letak tanda negatif lah. Okay, contoh kalau you nak letak macam ni Bx, then you should put negative 240 Newton. Okay, ataupun kalau kamu, sebab kita dah tak guna lagi dah yang FBD yang awal-awal tu, kita akan gunakan FBD yang ini. Jadi kalau you nak betulkan terus awal at first pun boleh, ataupun kita terus boleh buat dia kat sini. Bx is, macam ni kamu letak jadi positif lah, 240 Newton. Okay, ada lagi tak? Ada dekat C. Okay, C ni, dekat C ni kita dah jumpa kan, kita dah buat tadi, kita mula-mula dekat member CF, we just randomly put CX should be to the right, CY should be upward. But for member ABCD, we cannot randomly put, kita tak boleh hentam, kita kena apply action and reaction concept. We put CY. Penting ya kena letak ni couple ni, sebab kalau tak nanti you akan pening. Itu yang you akan nampak frame dengan mesin tu nampak macam complicated. Because you do not follow the rules. You do not do correctly. Okay, CX. So couple ya dia. Sini ke kanan, ini ke kiri, ini ke bawah, ini ke atas. So you have finished draw the FBD for each member. Setelah inilah you punya FBD kamu. So first time kamu buat boleh letak sebarang, tapi second dekat member yang seterusnya tak boleh. Dia mesti couple dengan orang ni. Okay, yang ini couple dengan ini couple dengan ini. Yang ini couple dengan orang ni couple dengan orang ni. Barulah dia ada positif and negatif, macam tadi saya kata lah, it's like a Lego lah. Dia ada match dia. Satu timbul, satu tenggelam. Okay, so ada positif and negatif. Mesti ada sambungan dia. Ada soalan tentang draw the FBD ni for frame? Ada soalan? Faham tak macam mana kita nak draw FBD ni? Faham tak? Apa rules yang ataupun tips-tips yang saya bagi tu, you have to remember ya. You kena fahamkan kenapa saya ambil two force dulu, sebab tadi saya kata because I want to reduce number of unknown. Okay, kenapa kita kena letak dia ni berpasangan, because of action and reaction tu, konsep action and reaction tu. Okay, at first memang you boleh randomly put the forces, but then second for the next member you cannot do. Do you have any question on that? Because ada tak? Ada tak? Ada tak? Ada tak? Ada tak? Ada tak? Ada tak ada? Macam mesin rosak pula saya. Ataupun delay kot, delay. Saya cakap dia lambat sikit sampai. Ada ke tak ada? Tak ada, madam. Faham Right. Boleh lagi ke nak teruskan ataupun dah tepu? Boleh lagi, madam, boleh lagi. Boleh? Okay. Yang lain tu senyap, saya pun tak tahu kan. So kata yang boleh, okay. So sekarang ni, kita tadi nak cari apa soalan? Dia kata dia nak semua forces yang ada dekat member ABCD. It means we want to know ED, we want to know CX, CY. Okay, BX dengan A dah tahu. Oh, ada tertinggal satu lagi. Ni bahaya ni macam tadi. Bahaya pula. Satu force tertinggal, nanti calculation kita jadi salah. Kita tertinggal BY kita. BY kita berapa? BY kita ke atas kan tadi 100. Itulah bila tak tulis tertinggal pula ya. So BY is 100 Newton. Okay. So that's why earlier we try to find the support reaction because we want to reduce the number of unknown. So now instead of, kalau kamu tengok member ABCD, you ada berapa force? 1, 2, 3, 4, 5, 6. You have 6 forces. But when you find the support reaction earlier, you already reduce number of unknown. You dah dapat 3 dah, 1, 2, 3. Tinggal lagi 3 je nak cari.
CX, CY and ED. Okay. So mari kita fokus dekat member A, B, C, D. Okay, first sebab kita nak cari forces dekat sini, jadi kita fokus dekat member A, B, C, D ni lah. Kalau tak boleh selesai, dan baru kita tengok dekat member-member yang berkaitan dengan dia. Itu pun satu lagi. I try to explain slowly because this is very important, right? Kalau you tak faham nanti pening. So dekat stage sini saya dah tak mau cakap pasal moment rotation clockwise counterclockwise tu sebab saya assume kamu dah faham. Okay, sebab tu kalau kamu tak faham, make sure kena clearkan dulu awal-awal tentang moment tu. Sebab nanti kat sini dia akan jadi bertambah serabut. Sebab moment dah tak tahu, lepas tu kat sini pula jadi pening kan. Okay, jadi kita kena, okay, sekarang saya nak ambil ni je lah. Saya nak ambil yang ini. Kita nak ambil. Okay. Ada tak tertinggal? Ada yang BY tu kan tertinggal tadi. So BY equal to 100 Newton. Okay. So nak cari CX, CY, ED. So we just focus member A, B, C, D. Okay. So we use, kalau kita ada banyak FBD untuk kita refer, so you have to write lah using member FB ataupun using member. So this is as your reference. Okay, reference kamu. Jadi kita akan pakai member ABCD. Okay. So nak buat apa ni? Nak cari apa dulu? So sekarang we have 3 unknown, CY, CX and also ED. So any suggestion which equation that you want to start first? Do you want to start with moment ataupun do you want to start with Fy equal to 0, Fx equal to 0? So which equation that you want to start first? Fx equal to 0. Okay, Fx equal to 0. Untuk cari apa Jazlan? Untuk cari CX. Okay, sebab kalau you perhatikan ED only have Y. That's why kita kena identify two force member. Kalau tak, kamu akan nampak kat sini macam ada pula X lagi. So, tu pentingnya kita identify two force member to reduce number of unknown. Memang dalam kes ini dia cuma ada Y sahaja. Dia tak ada, sebab dia tegak. Kalau member CE kamu sengit, okay, katalah kalau member CE kamu sengit, ya kamu ada Y and X lah. Tapi sekarang kamu tahu member CE kamu ni tegak. Jadi bila tegak tu, dia cuma ada Y sahajalah. Dia vertically straight. Okay, jadi kita tahu only Y sahaja. Jadi yang ada X cuma CX saja. Masya Allah, cannot erase this one. Okay, so we can start Fx. Nak start dengan moment pun boleh, nak start dengan Fx pun boleh. If you choose to start with moment dekat C, boleh juga. Kalau you start moment dekat C, Cx and Cy, you don't have to calculate. Then cuma satu je unknown which is ED. Bx pun tak perlu calculate. Jadi dalam calculation kamu ED, By dan A itu kalau you choose moment dekat C. Ada banyak pilihan. Pilihlah. Maksudnya sekarang ni you just apply sahaja apa yang kamu belajar sebelum ini dalam chapter 3. Tambah sikit je. Tambah dia, kita dismemberkan dia sahaja. Itu je. Okay. So Fx equal to 0, Jazlan pilih dia nak start dengan Fx equal to 0. So you akan dapat apa? Bx negative 240 Newton because dia ke kiri. Okay. And then Ax. So in this case Cx kamu akan dapat kosong sebabnya dua-dua ni dah cover dah. Tak apa, it's okay. Cx is kosong. Okay. So Ax akan Cx pula. Yelah, sekejap kita tulis dulu. Kalau tengok macam ni kosong lah. Cx kamu kosong. So ini Cx sama kosong. Jadi kalau kita tengok ini kosong lah. Cx equal to 0.
Okay. Untuk Y kita tak tahu. Okay, untuk Y kita tak tahu. Jadinya dalam kes ini kalau yang nak tulis Fy equal to 0, tak boleh lah. Jadi kita kena pakai moment dekat C lah. So moment dekat C equal to 0. Okay, summation. Okay, counterclockwise. So macam tadi saya kata kalau you pilih moment dekat C equal to 0, 240 masukkan. Satu lagi kita ni terlupa, saya pun selalu buat macam ni. Bila you buat FBD ni tolong include the dimension ya. So macam dekat sini is 10 meter. 10 meter ya, 10 meter, 10 meter, 10 meter. Okay, 10 meter. Lepas tu apa kita ada lagi tadi? Jarak antara point B ke point C we have 5 meter. Okay, 5 meter. Ini 5 meter. Jarak antara C ke D 14 meter. Panjangnya dia 14 meter. 14 meter. Okay, C ke D. Jadi moment C equal to 0, kita akan dapat kita akan dapat mana tadi? Mana nak tulis? Okay. Kita start dengan BY lah. BY will become negative BY. Distance dia 5 meter because BY tend to rotate clockwise. Okay, lepas tu ED tend to rotate counterclockwise, so it become positive. ED from C akan ada 14 meter lah. Okay, kemudian untuk A counterclockwise 240 times dengan 10 meter. Ada lagi tak? Ini tak perlu masuk, 240 tak perlu masuk sebab dia akan melalui point C, so we do not want to calculate. So ada 1, 2 dan 3. Cukuplah 1, 2 dan 3. Okay. So you dapat BY berapa ya? BY dapat negatif BY pula. Apa saja saya pergi kira BY kita dah dapat. BY kita masukkan ini 100 5 meter. Okay, ED kita nak cari ED. Okay, so ED berapa yang? What do you get for ED? ED kita dapat positif atau negatif? Saya dapat negatif ada. Negatif berapa? 135. 135? 5.71. 0.71. Okay, don't worry about the negative because ED ni pun kita assume tadi. Kita kata dia tu tension. Jadi kita assume yang ini pun keluar juga. So kita tak tahu dia boleh jadi compress. Kena tengoklah. Ada dapat jawapan lain tak selain daripada Jazlan? Negative 135.71 Newton. Anybody? 1, 2, 3. Tak ada tu. Tak adalah tu kan? Ataupun dia orang tak kira. So nasib lah kalau salah-salah lah jawapan ni kan. Saya pun tak tekan dia. Betul rasa. Apa nanti kita double check lah. Bila kita double check tak dapat tu baru kita. Tak dapat tu baru kita. Baru kita kerja 2 kali. Cepatlah yang lain kira sekejap. Tak ada kot. Dia orang tak kira tu kot. Tak apalah. Hanya kamu. Kejap ready kejap. Tekan calculator cepat. Dia orang dah tidur dah kot. Tak larat dah. Tentu saya tanya kamu larat lagi tak? Saya dah meniarap. Dah meniarap dah. Tadi duduk Tak kisahlah you nak tertongging ke nak kat sini lah. Okay, kalau kat kelas tak boleh nak tertongging, tak boleh nak baring, nak apa niarap, nak apa nak terlentang, nak makan semua. Tak makan tu saya bagi dalam kelas. Cuma saya kata jangan makan dapat sama je. Berapa? Sama 135. Sama medium 13572 714. Tak kisahlah tu. Sudah. Okay, tak apa belakang je beza sikit.
Bila negatif, apa maksudnya? Negatif kamu ni, okay, so kita punya arrow ni sepatutnya ke bawah. Dia sepatutnya ke bawah. Bawah. Dia sepatutnya jadi compress lah ke point D ni. Itu saja, sebab tu perlu tanda ini. Okay, kita dah dapat dah semua kan, tinggal CY lah. CY ya. CY. Masya Allah, mana ada ruang saya nak tulis ni. Dalam buruk pula tulisan ni. Sebab kalau saya pindahkan ni, okay, kita ikut lagi. Okay, kita nak dapatkan CY. Jadi bila kita nak dapatkan CY, summation of, okay, tadi kita dapat kan, tadi kita dah kira yang ini. Okay, 100, ini 100 Newton for BY. Okay, ED tadi kita dapat dia terbalik, so kita letak negatif lah sebab dia sepatutnya ke bawah kan. Okay, 135.71. Ini sebab kalau kamu tak pindah-pindahkan, sebab saya ni kan pindahkan ke slide-slide lain, jadi saya kena tulis balik. Tapi kalau kamu nak terus tulis dekat atas dalam ni tak ada masalah. 135.71 Newton, kita dah kira. CX tadi kita dapat kosong, okay ni kosong, tak ada masalah, okay. Alright, so CY kita akan pakailah summation of FY equal to 0. Okay, plus, so plus 100 Newton, apa lagi kita ada? Tolak CY, okay. Yang ini kita ikut dulu asal dia, kita kata tambah ED equal to 0. But you have to be careful. Okay, sepatutnya dia ni ke bawah kan. CY tambah tolakkan 135.71 Newton equal to 0. So CY akan dapat berapa? 35.71. 35? Oh, dia tengah berpusing. Negatif negatif. 35.71 Newton. Yelah sebab ni 100 kan. Apalah. Okay. So, jadi CY ini sepatutnya dia ke atas. 35.71 Newton dia sepatutnya ke atas. Okay. Ni nak double check ni. Hopefully tak salah lah. Aduh, kau tak jenuh lagi kepala saya memikir mana silapnya ni. Nak double check. Distance tu dah Roger. Okay, anda dapat kan? Okay, betul dapat negatif 35.71 Newton. So dia akan jadi ke atas patutnya. Jadi kita letak kat sini. Sekejap, medium mana ada negatif? Dah saya tanya kamu kata negatif ke tak? Tambah tolak, tambah. Betul Saya tak tengok. Positif. Saya tak tengok dah. Saya, okay, positif. Oh, ni nanti double check saat lagi pening. Sorry. Tak saya pun tak dengar tadi. Saya macam, sebab saya tak tengok dah ni. Saya cuma memang mengharapkan kamu. Memang mengharapkan kamu kira. Saya tak tengok dah. Okay, sebab saya dah tulis betul dah. Positif medium. Positif lambat, delay sikit. Okay, positif. Yelah memanglah kita bawa CY ni kan. Saya tengok balik, saya perasan. Sebab tadi saya dah tulis, saya tak tengok dah. Saya memang harap kamu kira je. Saya tak congak pun. So ke bawah. Okay, memang ke bawah. Jadi kita nak double check. Seram saya nak double check sekali kalau silap. Nak cek mana silapnya ni. Okay, kita double check. Tak bergerak pula dia punya mouse. Last ni, double check habis lah. Double check. Sekali double check. Okay, mari kita double check nah. Kita nak double check kat mana? Kita double check dekat member CEF. Macam mana saya nak copy ni? Tak mau pula di copy semuanya. Okay, kita nak check dekat. Okay. Alright. Okay. Astaghfirullahalazim, apa yang jatuh? Kereta jatuh. Itulah saya boleh tahu pula kan, macam saya ada kat situ. Tentu saya ada. Apa hampa buat? Tahu dah. Lepas tu saya kata time ni tambah baring dah semua. Tahu dah boleh agak dah. Okay, kita nak double check. Alright. Perasan tak tadi ada yang tanda untuk CY ni. CY tadi betul lah. Dia mana tadi? CY betul, dia punya direction dia betul. Dia ke bawah.
Jadi dekat member A, B, C, D dia ke bawah. So dekat member C, E, F dia akan jadi ke atas. Jadi ni betul lah. So nilai tadi berapa? Positif 35.7. 1 Newton. Okay, patut saya pakai colour lain lah. Nampak sikit. Okay. Alright, CX tadi memang kosong lah. Kosong. Okay. Okay. Kemudian ED ni tadi kita dapat, ED ni sepatutnya kita dapat dia ke bawah. Kan? Sebab tu ada tanda negatif. Bila dia ke bawah, kalau kita refer dekat member ni, ini akan jadi ke atas. Dan yang ini akan jadi ke bawah. Dan ini akan jadi ke atas. Okay, kalau you pening tak nampak, don't worry, kita boleh skip step ED ni. Okay, ini semua dah betul lah sebab tadi daripada awal kita we have drawn the FBD correctly based on our assumption lah dia ke bawah. Tapi sebab bila kita calculate ini jadi terbalik kan, jadi negatif, you just put tanda negatif je kat sini. So negatif 135.71 Newton. Okay, dan ini adalah 100. So we want to double check. Okay, sebab tu CX kamu kosong, kamu tengok tak ada X pun. Okay, tak ada X pun. CX kamu akan jadi kosong. Right? So kita cuma double check guna FY. Do we get 0? Mari kita check. Okay, CY positive 35.71 Newton. Okay, this one based on our FBD, kita kata dia tolak. Okay, based on our FBD, kita kata dia tolak. We put ED. Okay, yang ini tolak 100 Newton lah, equal to 0. But then this is 35.71 Newton. Okay, tolak 135.71 Newton. Tolak 100 Newton equal to 0. Okay, dapat tak kosong? Kenapa ni Sekejap. CY kamu dapat sekejap. Dapat 71.42. Sepatutnya kena dapat kosong ni. Oh, ya ada. Ada benda yang kita ada. Ni yang tak sure. Ada benda yang kita termiss out ke? Okay, mari kita tengok apa benda. Tak apa nak selalu macam ni ujung-ujung. Lepas tu saya kena double check balik sendiri. Okay. Nanti medium buat bagi hadiah hari Jumaat. Ada benda yang kita careless ni. Ada benda. Ada nak tengok slide 16 juga. Sekejap. Nak tengok apa? Nak tengok apa? Slide 16. Slide 16. 16. Okay, sekejap. Screenshot sini kot. Yang tadi kamu dapat negatif lah. 35.71 tu dapat negatif lah. Negatif tau. Mana? Sekejap. Betul lah tadi kamu dapat negatif. Okay, dah ni saya nak pindah ke slide 17. Dah. Okay. Sekejap, okay. Tolak. Ni, CY you dapat negatif ke positif? Biar betul. Positif. Negatif. Inilah puncanya. Inilah puncanya. Kita congak dalam kepala je. Tak, sebab you pindahkan dalam kepala ni tau. You pindahkan, macam tu. Bila tengok balik, ni negatif lah. Ini negatif, dia ni sepatutnya ke atas. Jadi yang ini akan jadi negatif. Jadi ini negatif. Ayo. Dah tadi. Lepas tu kata tengok betul-betul. Okay, 35.71 tambah 1.71. Sepatutnya makan dapat lah. Okay, ni tak payah, tak ada hadiah lah. Aduh, baru rancang nak bagi free lagi Jumaat ni. Dia yang bagi jawapan salah, dia nak dapat hadiah sebab dia yang bagi jawapan salah. Apa lah macam ni? Biasa.
Senang hatilah bila you double check. You tengok bila you double check tak sama, bukan bermaksud kat sini mungkin salah. You kena tengok balik apa yang you kira. Takut yang kamu kira yang ini salah. So dah kalau kata you dah double check, so you can use another member yang related dengan value yang ada tu untuk double check your answer. So actually sebenarnya you boleh jawab sebab you dah tahu jawapan dia. Bila you kira dapat sama dengan kosong double check, betul lah jawapan kamu tu. Possibility untuk betul tu, chances untuk betul tu memang tinggi lah. So boleh double check. Cuma sempat tak sempat je lah untuk you double check. So faham ke? InsyaAllah. Faham ya? Saya minta kamu at the end of this class, you supposedly to know untuk identify two force member kat mana. Lepas tu kena tahu berapa banyak member. Kenapa kita kena tahu berapa banyak member tu? Sebab kita nak lukis member-member tersebut. Kalau kita salah identify member, then it means we will draw FBD incorrectly. So bila kita dah draw salah FBD dia, it means when we do the calculation also you have a tendency to do careless mistake lah. Lepas tu nak draw pun kena tahu dia ada couple action and reaction dia, dia kena follow rules tersebut. Yang lain sama je, yang lain kira moment, FY, FX, benda yang sama. So memang senang sebenarnya ni untuk case ni, sebenarnya tak susah pun. Tak susah. Boleh score senang-senang je lah kalau kata ada. Memang nanti ada lagi satu assignment kamu, assignment frame mesin. Yang tu individu tau, ada lagi satu. Soalan tu memang kaitan cuma mesin dengan frame saja dalam trust frame mesin kot tak silap saya. So kena faham lah, benda ni memang senang nak score, okay? So saya record ke tak record ni? Penat. Record. Kamu penat macam ada satu kelas tu kan, penat je saya cakap. Lepas saya tak record. Okay, so kalau record okay lah. Nanti yang those who cannot follow, nak double check balik, saya cubalah masukkan petang ni. Saya tak janji, kalau tak hari Jumaat jugalah saya masukkan. Saya cuba petang ni. Tapi kadang-kadang bila dah petang tu dah terlupa nak buat apa, lupa dah nak masukkan dia. Sebab nak upload tu lama, nunggu data saya masuk, lambat. Sama je macam kamu. So okay, faham ya? Harap-harap nanti boleh saya postkan satu gambar. Bolehlah try untuk buat try draw lah. Kalau takat tak boleh kira, draw je lah dulu kan. Takut nanti draw salah pula draw kan. Tak apa, draw je sampai takat draw tu. Okay, so alright lah. Nanti lagi saya bagi attendance, so please fill up the form. Okay, fill in the form untuk ni. Okay. Nak dah kita tekak. Okay, bye bye. Assalamualaikum. Terima kasih. Alhamdulillah. Okay. Thank you, Madam. Madam. Okay. Siap, Madam. Saya nak habiskan, nak tekan off record ni. Kalau tak nanti sampai 3 jam. 3 jam dia punya ni. Selagi kalau you all tak keluar